لا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صدق الله العظيم. Apakah mereka mencari suatu agama yang lain daripada agama Allah, padahal kepada Allah lah sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi menyerah diri, sama ada dengan suka ataupun terpaksa. Kepada Allah jugalah mereka akan dikembalikan. Tuan-tuan imam, pimpinan surau, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan nyatakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita semua, yang masih lagi mengurniakan kehidupan atas dunia kepada kita, sehingga dapat juga kita bertemu dengan waktu subuh yang baru ni, setelah kita tinggalkan subuh-subuh yang semalam. Mudah-mudahan peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita di atas dunia ni, kita akan gunakan sebaik mungkin, semaksimum mungkin, supaya tidak sia-sia hidup kita. Tambah lagi pula, dunia yang kita lalui ini seketika sementara saja. Seketika sementara tu pula tak pasti berapa lama seketika sementara itu. Ada setengah-setengah tu rezeki dia sampai 100 tahun. Ada setengah-setengahnya pula 50 tahun. Ada kadang-kala keluar daripada perut mak, dicampak longkang, mati macam tu je. Sebab itu untuk memastikan tak sia-sianya hidup ini, maka mau tak mau kita kena tunaikanlah hajat Tuhan kita Allah Ta'ala. Perintah dia, suruhan dia, kehendak dia. Mana-mana yang dia suruh kita mesti laksanakan, dan mana-mana yang dia larang kita mesti tinggalkan. Bukan sekadar kita seorang saja yang akan melaksanakan atau meninggalkan larangan, bahkan kita kena suruh pula orang lain sama supaya melaksanakan, dan kita kena larang pula orang lain sama supaya meninggalkan larangan. Paling tidak kita sendiri ke atas batang tubuh kita lah. Paling tidak seorang suami kepada isteri dia, paling tidak seorang bapa kepada anak beranak dia. Yang paling penting sekali ialah kerajaan, pemerintah kepada rakyat dia. Maka sentiasa kita ulang, tak ada seorang pun yang boleh melepaskan diri daripada tanggungjawab yang berat ini. Sebab itu atas dunia ni kita kena tanggung hidup ini, dan kita akan jawab besok di akhirat. Alhamdulillah untuk itu kita berikhtiar, berusaha supaya kita tanggung hidup ini, kita jawab besok di akhirat sebaik mungkin. Kalau tuan-tuan masih ingat kitab Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah, kitab kecil Inilah Islam Hadzal Din, saya dah bicara 2-3 kali di mana tuan kitab ini menyebut kita diwajibkan supaya berusaha mempraktikkan manhaj ataupun sukatan ataupun peraturan hidup ini, kerana manhaj sukatan ini datangnya daripada Allah. Di mana tuan kitab ni menyebut betapa perlu, pertama sekali berusaha, yang kedua mempraktikkan peraturan agama. Masalah melaksanakan, mempraktikkan kehendak agama ini bukan boleh suka-suka kita. Kerana sebahagian daripada peraturan agama ini ada yang kita boleh buat secara individu, tetapi kebanyakannya
Tak boleh secara individu, secara beramai-ramai, ataupun lebih jauh lagi secara kerajaan. Kalau sembahyang ni kita kata boleh jugalah kita buat secara individu, tetapi dalam hal tertentu dia memerlukan suatu ketetapan peraturan undang-undang, terutamanya daripada pihak yang berkuasa. Macam kita kata Islam mengatur hidup ini, oleh kerana kita ni Islam, sejahtera, selamat, maka orang Islam itu dia mesti orang yang sejahtera dan orang yang selamat. Bukan sekadar sejahtera selamat tu diri dia seorang, bahkan dia juga akan mensejahterakan dan menyelamatkan orang yang lain. Banyak perkara dalam agama ini secara dia peribadi memang tak boleh. Dia mesti secara kerajaan, pihak yang berkuasa. Secara peribadi kita ni paling kuat pun, kalau kita ada kuasa pun, kita bapa dengan anak-anak je. Itu pun mentara anak-anak dia tak besar lagi. Bila anak telah besar sikit badan daripada kita, tak tersuruh lah kita. Bila kita dah mula berpenyakit, badan tak larat kecil manis, anak-anak tu tegap kuat, tak larat dah. Nah, di sana siapakah yang akan menyuruh? Kalau kita nampak satu program maksiat, dia masalah hidup ini dia takkan lagi dua. Satu program aktiviti, benda yang kita panggil bukan maksiat, kita kata benda yang soleh, benda yang baik, dan satu lagi aktiviti yang maksiat. Benda soleh, benda toleh, benda baik, benda buruk ni agama ajar. Benda baik kita kena suruh, benda jahat kita mesti larang. Kalau kita secara individu nampak orang buat jahat, secara kita semata-mata takkan selesai benda jahat tu. Dia mesti sampai peringkat yang disebut oleh Nabi, marra'a minkum munkaran, siapa yang tengok benda mungkar fal yughayyir, dia mesti ubah. Kalau dia tak ubah, maka dikira satu kesalahan kepada dia lah. Tetapi perubahan itu akan berlaku dengan 3 peringkat. Peringkat pertama mesti dengan biadi, dengan kuasa. Kuasa-kuasa ni kerajaan lah. Rakyat kuasa apa dia ada? Kerajaan lah. Kalau dia bukan kerajaan, maka pavili lisan ni dengan cakap, nasihat, khidmat nasihat. Jadi kalau kerajaan menggunakan semata-mata nasihat, tak gunakan kuasa yang ada, menguatkuasakan undang-undang, maka tak betul kerajaan tu. Yang boleh gunakan semata-mata lidah, lisan bercakap, ceramah ke, kuliah ke, tazkirah ke, itu rakyat. Macam kita ni boleh macam ni je lah. Mana boleh kita paksa orang bangun pagi, subuh, mohon. Mana boleh. Yang ada kuasa untuk membangunkan orang waktu pagi subuh ni kerajaan lah. Dia mesti tetapkan satu peraturan, pagi-pagi kena bangun. Mana ada? Tak ada. Tak berlaku. Sebab tu bila tak berlaku, maka Islam tu tak berjalan dengan lancar. Dia akan tersekat-sekat. Kalau kuasa tak ada, lidah pun kena kerat, bisu misalnya, maka dia mesti benci dengan hati. Banyak orang tak faham, dia akan ambil peringkat yang ketiga. Pasal tak nak dapat risiko. Yalah, kalau cakap banyak kan orang marah. Cakap banyak nanti orang benci. Elok-elok kita berkawan, orang pulaukan kita. Elok-elok orang panggil kuliah ceramah, orang tak panggil dah. Jadi orang ambil langkah yang selamat. Orang panggil play safe, main selamat lah. Orang tak marah. Kalau kita jemput kenduri orang datang, kan? Jadi orang pun suka salam dengan kita. Kalau tidak nanti orang menyampah, tengok kita lagi dah. Kita bagi salam pun dia tak jawab. Kita angkat tangan pun dia takkan nampak. Tak disukai ramai. Tak disukai ramai. Dan ambil langkah ketiga, benci. Sedangkan agama mengajar kena ambil yang satu dulu, mesti ada kuasa. Kalau kuasa tak ada macam mana Ustaz? Kena ambil kuasa lah. Kalau istilah politik pun kena rampas kuasa tu. Kuasa tu kena rampas. Tak kata tu. Pasal istilah rampas ni dah tak jadi jahat, dah jadi baik dah hari ni kan. Kita akan rampas Selangor, kan? Rampas.
By hook or by crook. Sama ada secara baik atau secara jahat. Tapi kita orang Islam taklah macam tu. Kita kena usaha ke arah menjadikan Islam itu berkuasa. Kalau dah tak boleh, orang tipu, penambahan undi 316,000, tak boleh buat apa dah. Kita komplain pun, dia ada pula pasal kedua dia, nama-nama tak daripada mana datang kan, dari langit, daripada gua mana keluar, daripada langit mana turun, daripada lubang bumi mana dia terpancut kan. 316,000. Memang bukan majoriti besar, sapu bersih dah lah. Macam mana? Kita usaha dah, kita komplain dah, habis duit dah. Habis tenaga. Nak berimpun pun tak boleh sampai tengah tu kita usaha buat macam mana? Maka kita kena gunakan lisan yang ada ini. Tuan-tuan yang ada lidah kena guna. Kalau kita boleh guna lidah, kunyah benda keras, hisap asap, hirup sup, kunyah makan kambing bakar, sup kepala ikan, sup kepala kambing, sup kaki kambing. Jadi kenapa tak gunakan lidah tu untuk kita nyatakan, supaya kenyataan itu benar-benar menjadi kenyataan yang realiti. Lepas tu kalau dah tak boleh juga, cakap pun tak boleh, lidah kita kena kerat ke, tempat cakap pun ditutup, surau pun kena rampas semua sekali, barulah kita masuk fasa yang terakhir, benci. Benci tu pun bukan senang tau, benci ni. Kalau kita sengih, suka, gelak je, itu bukan benci, itu suka nama dia. Benci ni kita kata benci lah. Kalau dia majlis, kita tak datang ke majlis tu. Itu benci. Kalau kita kata kita benci, majlis tu kita datang, itu bukan benci, suka nama dia. Sebab itu tuan kitab dia kata mesti berusaha. Dia ada dua tu, satu berusaha, satu mempraktikkan. Kita banyak orang tak faham. Kita dengan agama ni ialah, agama ni benda yang ideal Ustaz, payah nak praktik. Macam kita sebut benda agama ni macam benda mustahil Pak dah. Padahal benda agama ni memang benda yang boleh kita praktikkan. Solat kita boleh praktik, apa payahnya? Bangun pagi, bersih tubuh badan semua sekali, ambil wudu, pakaian bersih, payah. Cumanya masalah kita mempraktikkan agama tu beberapa perkara saja. Macam bab keluarga. Bab keluarga ni pun kita kata bab nikah je. Sebelum nikah tu nak bawa anak dara lah. Ini bakal tunang saya Ustaz. Belum nikah lagi. Dia bawa naik motor dah. Mana dia naik motor renggang, selang sekaki dua kaki. Semua rapat serapat-rapat sampai ada kosong satu seat, dia duduk seorang lagi kat belakang. Kan? Bukan nikah tu aja. Lepas nikah macam mana? Bukan sekadar kenduri kendara, walimah. Sekarang mana ada orang sebut kenduri kendara, walimah. Nak ambil nama bahasa Arab, kode-kode Islam sangat. Walimah. Dengan bersanding, buka aurat dia dengan tak zohor dia. Kalau kira pengantin, keluarga pengantin ni, Ustaz tolong doa depan pelamin Ustaz, mudah-mudahan berkat Ustaz. Aku nak doa rahmat berkat macam mana kalau Zuhur tak lagi? Aku nak doa macam mana kalau pengantin tu tayang, buka aurat, lepas tu ajak pula orang kampung tengok aurat bini dia, menantu dia. Jadi sebab itu masalah mempraktikkan ini satu hal, dan masalah mengusahakan supaya jadi praktik itu hal yang kedua. Benda besar tu dua tu. Dua benda tu benda yang besar. Kita nak solat subuh ni, kita kena praktik. Kita kena solat lah maksud dia. Payah nak faham kan. Kita kena nak praktik subuh ni, kena bangun, kena solat subuh. Kena solat subuh. Solat subuh ni bila waktu dia, tengok waktu dia. Dan bila kita kata kena solat, maka kita kena berusaha supaya solat. Macam mana pun kena bangun. Macam mana pun kena. Kalau perlu, kita kata perlu makan pil lah. Kalau perlu kata makan makanan tambahan, makan tambahan. Bila kita kuliah subuh ni kan, elok juga dihidangkan sarapan pagi ni awal-awal sikit, biar segar sikit punya mata tu kan.
Tengah-tengah ke kuliah ni ada bau-bau sikit. Ini pagi ni keluar subuh nasi lemak ke kuih tiaw, cakoi tiaw. Biar keluar lepas tu biar bau harum sikit, biar ada mata segar. Kita manusia buat macam mana macam tu dah. Dia kalau dengar dia kuliah ustaz nanti dia cepat tidur. Tapi kalau kita hidang awal-awal sikit, kalau boleh macam teh tarik tu, hidang je awal-awal tu minum sikit seorang. Biar segar biji mata. Lepas kuliah sekarang pun nak minum, kita nak tidur je lah balik sekarang. Kena usaha. Kalau kita sarapan tengah kuliah ni sekarang, nampak tak elok sangat kan. Kalau sekadar kita edar air teh kita edar air teh tu awal-awal tak masalah apa, seteguk seorang sikit-sikit. Nak hilang-hilang rasa mengantuk. Yalah. Kuliah subuh ni kan lama, pukul 8 pun habis. Sekejap nak buat apa, isap rokok je setengah jam. Takkan kita punya kuliah subuh tak ada isap rokok? Mana boleh. Isap rokok ni ada ulama kata haram, paling tidak pun makruh. Kita mengaji ni benda wajib, mesti lebih lama pada tu. Tapi kita ajar. Dia kuliah risau ni lama-lama Zat. Kuliah lama-lama Zat nanti tak masuk Zat. Dia kalau kuliah Ustaz paling sedap setengah jam Ustaz. Sikit-sikit je. Sikit tapi dia padat. Kepala korok kau sikit tapi padat. Kalau makan semua 2-3 pinggan. Bila bab mengaji semua nak sikit. Kita tak diajar satu konsep benda baik ni. Kalau perlu masa lama-lama pun tak apa. Kan? Tambah-tambah duduk di rumah ibadat, rumah Allah Ta'ala. Lama-lama pun tak apa, kita tak ada. Kalau boleh duduk surau ni, habis je solat, cabut terus. Dia buat alasan lah, ini zikir-zikir ni bid'ah Ustaz. Balik Kalau boleh zikir-zikir pun pendek-pendek je. Apa lama-lama nak Ustaz istighfar 3 kali dah lah, ni sampai 5 kali je. Biasa 3 kali kan. Astaghfirullahalazim 3 kali ya. Sampai 4-5 kali kelajak Ustaz lupa pun. Tak nak dia lama-lama berzikir. Tak nak dia kuliah lama-lama. Dia buat alasan jemu lah, tak boleh masuk lah, tak boleh nak fikir lah. Ustaz pun kalau lama-lama mengarut je. Biar sekejap tapi padat. Sebab itu yalah kita nak buat macam mana. Benda-benda macam ni benda yang realiti, yang memang berlaku dalam masyarakat. Mau tak mau kita kena usaha lah. Paling tidak kita kena berusaha untuk menyedarkan masyarakat. Itu mesti dah. Kita kata tak boleh bangun tu pasal tak sedar. Dia tak sedar nak bangun macam mana? Dia tak sedar memang tak bangun lah. Kalau dia sedar dia bangun. Jadi nak boleh sedar, nak boleh bangun tu kena sedar. Nak boleh sedar tu kena kejut. Kena gerak dulu. Kena embuh telinga, jentik telinga, genjih air ke muka, tarik kaki, tarik ibu jari kaki. Kena macam tu dah. Kadang-kadang tukang bangun tu, tak pasal-pasal makan sup kaki gigi kan. Tak pasal-pasal pergi makan sup kaki. Pasal nak mengejutkan anak bini, nak mengejutkan anak. Kadang-kadang pecah pintu bilik. Kadang-kadang pecah dikunci dalam. Dia tahu kalau tak kunci kan bapak masuk, kita kunci lah. Bapak tak masuk, selamat. Kadang-kadang dia rasa tak seronok bangun pagi. Di malam-malam dia lambat-lambat lah. Dia lambat-lambat buang air, dia lambat-lambat mandi. Lambat-lambat. Kita kena usahakan supaya jadi cepat. Apa pasal dia lambat? Dia berasa macam untung pula kalau tak semayang. Dia berasa macam tu. Dia berasa rugi pula kalau bangun. Dia berasa untung kalau boleh tidur sampai tengah hari. Dia tak berasa untung kalau boleh bangun pagi. Kita kena sedarkan dia. Pagi-pagi ni Nabi doa. Orang yang bangun pagi-pagi ni Nabi doa. Kan sentiasa kita ulang. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Wahai Tuhan, Kau berkatilah umatku mereka yang berpagi-pagi hari. Di antara maksud berpagi-pagi hari itu solat subuh tu lah. Kita kena sedarkan masyarakat bangun pagi-pagi solat subuh ni berkat, rahmat. Tapi bila masyarakat tak tahu keberkatan, ialah sebut berkat Nabi, orang nak tahu keberkat satu hal, berkat doa daripada Nabi. Ialah kalau orang tak kenal ke Nabi, nak percaya macam mana ke Nabi? Bila orang tak percaya ke Nabi, nak dengar cakap Nabi macam mana? Banyak benda.
Itu kena usaha lain tu. Kena usahakan pula memperkenalkan Nabi pada masyarakat. Siapa Nabi? Apa tugas Nabi? Apa hubungan kita dengan Nabi? Ada banyak benda lah. Jadi bila sebut bab usaha ni banyak perkara. Bukan satu dua, banyak perkara. Nabi bila dia mengusahakan, kan orang tabligh kan terkenal cakap-cakap dia usaha atas agama. Kalau betul-betul nak usaha atas agama ni, mana cukup keluar 3-4 hari. Kita patut keluar duduk atas dunia ni sepanjang hidup tu kena keluar fisabilillah. Tak cukup 3 hari keluar, 4 hari keluar, 40 hari keluar, mana cukup. Kita keluar daripada rumah, keluar daripada perut emak tu memang keluar fisabilillah dah. Bukan hujung-hujung minggu je keluar. Jadi pertama sekali usaha yang paling penting ialah menyalurkan sebanyak mungkin maklumat-maklumat agama kepada masyarakat. Nak menyalur maklumat ni tuan-tuan, Nabi masa dia duduk di Mekah, kita kira yalah, kita nampak satu hala. Nabi ni dia masa menyalurkan maklumat agama pada masyarakat ni, masyarakat pada masa tu sesat barat. Sesat barat ni kira teruk benar lah. Teruk sangat, terlalu teruk. Yalah, teruk tak teruk, daripada menyembah Allah, masyarakat Mekah ketika tu dia menyembah berhala. Kira Nabi buat satu kerja yang menentang arus. Kan kita diajar, Ustaz, kalau kita nak buat satu perkara, Ustaz, jangan menentang arus, Ustaz. Sedangkan Nabi-Nabi Rasul-Rasul mana-mana pun semua buat kerja menentang arus. Tak ada yang tak menentang arus. Nabi Muhammad bila ajak agama, kembali pada agama, menyembah Allah Ta'ala, ketika tu masyarakat semua sepakat, majoriti seia sekata, satu hati, menyembah berhala. Semua sekali nyembah berhala belaka. Mana ada sembah Allah Ta'ala ketika tu? Kalau ada papan lebay pun semua di ujung kampung, di ujung. Dari pulau dia orang tak pandang. Tak diguna satu sen pun, tak nilai dah, habis dah. Ujung kampung tu. Tak jumpa dah. Yang ada di Mekah ni, kebanyakan dia, majoriti dia, ramainya ialah orang yang menyembah berhala. Tetapi bila agama ni, dia merupakan satu benda yang mesti diusahakan. Maka walaupun terpaksa menentang arus, yalah pagi-pagi ni kan ramai orang tidur. Tiba-tiba kita menentang arus, buat ceramah kuliah, pasang speaker kat luar, kuat-kuat pula. Ada speaker luar dengar. Maksimum. Berapa kilometer boleh pergi? Habis sampai sepadan anak Korea semua sampai suara. Kan Ustaz, ini hari Ahad, Ustaz. Hari kita nak berehat. Hari kita nak berehat, Ustaz. Dah pagi-pagi dah pompet Ustaz, ganggulah Ustaz. Tuan-tuan sini okey lagi, kalau kena bla-bla Batang Kali Uluyam tu, mana-mana yang kerja Genting Highland tu balik pagi memang sakit telinga dah lah. Kawan balik subuh-subuh nak tidur, kita dah ceramah kuliah, itu yang dia komplain. Mengganggu ketenteraman awam. Aduh. Kena usaha. Mesti diusahakan. Tak cukup sekadar ini kita berkuliah, kita bertazkirah ni, ini di antaranya lah. Tapi sekadar ni usaha kita pun tak boleh, tak cukup. Yang berkuliah ni, bertazkirah ni, kita kata usaha kita yang datang je lah. Yang tak datang macam mana? Ini sekarang dah pukul hampir 6.45. Hari ni terbit matahari cepat kan, 7 minit. 7.5 cepat kan. Ada lebih kurang dalam 20 minit lagi. Ni ramai tak bangun lagi ni. Siapa nak selesaikan masalah orang Islam yang tak bangun lagi ni? Kalau tak Islam tak apalah, dia tak Islam. Yang Islam ni macam mana? Siapa nak selesaikan masalah yang tak bangun subuh lagi? Kita kata, kami semayang subuh, Ustaz. Tak lepas lagi kita ni, tak lepas lagi. Pasal apa tak lepas? Pasal kita membiarkan orang tak bangun semayang subuh. Kita biar. Lantak dia orang lah, Ustaz. Mana boleh lantak-lantak je. Besok kita kan kena lantak dia ke kubur besok. Dilantak di malaikat besok. Dihentak di malaikat besok. Pasal kita membiarkan tidak dipraktikkan agama Allah. Bangun pagi untuk solat. Apa usaha kita buat?
Sebab itu pasang speaker kuat-kuat derah-derah masa kuliah ni, itu di antara usaha kita lah. Yalah, kalau kita nak kejut, nak ketuk pintu, bang, bangun bang, subuh bang. Berapa pintu anak Korea kita? Ada 1 pintu. 1000 pintu ada. Anak Korea surau. Sampai 500 pintu dia. 500 pintu tu kalau serentak kena 500 orang. Kalau kita keluar ni sekarang, kita kata awak jalan itu, awak jalan ni. Ada berapa jalan? Kena bagi-bagi. Berapa lama nak habis tu? Nak menunggu habis semua pintu kan terbit matahari. Baik, itu penting kita pasang speaker kuat-kuat. Sekurang-kurangnya bila pasang speaker kuat-kuat ni, kita kata dia memang dia tutup tingkap pintu rapat-rapat. Kan? Tapi takkan tak masuk sikit pun. Takkan jin-jin yang baik ni tak nak tarik suara tu sampai ke telinga dia. Takkan malaikat tak nak tarik suara sampai ke telinga dia. Kan? Kita usaha dah. Sekadar itulah kita usaha, lain tak ada dah. Kita nak pergi ke rumah-rumah tak ada, tak sempat. Yang kita boleh buat, pasang kaset ngaji. Pagi-pagi 10 minit, 15 minit sebelum subuh. Lepas tu kita pun azan, guna speaker juga. Kita pun iqamat, guna speaker juga. Tok imam sembahyang pun daripada Allahu Akbar, takbiratul ihram sampai ke salam, sampai zikir wirid pun guna speaker juga. Sambung lagi ceramah kuliah dengan speaker lagi sampai terbit matahari sekarang. Kalau korang tak bangun juga, korang tengok sendirilah. Usaha kena usaha. Kita kata, alah ustaz, kalau kita usaha pun dia tak nak ustaz. Itu bukan soal kita. Kalau kita nak buat alasan macam tu, Nabi masih di Mekah, siapa yang nak terima dia? Mana ada orang terima Nabi di Mekah? Tak ada. Di Mekah tu Nabi tak diterima oleh masyarakat dia. Orang yang paling sayang dengan dia, Abu Jahal tu pun pernah keluar satu kenyataan bila Nabi ni makin kuat berusaha menyampaikan agama pada masyarakat, maka dikerah pemuda gerak gempur, mamak rempit, nampak Nabi je baling, nampak Nabi je baling dengan batu, bukan baling dengan kertas, baling dengan batu. Cedera. Cedera. Jadi kita kata masalah orang nak orang tak nak tu mesti dah. Atas dunia ni memang macam tu lah sifat dia. Sifat dunia memang macam tu. Dia tak mungkin semua orang nak. Dia tak mungkin semua orang tak nak. Ada yang nak, ada yang tak nak. Dan realiti agama ni ramai yang tak nak daripada nak. Dia macam tu dah. Ni tuan-tuan kalau kira balik yang solat subuh pagi ni kan. Tolak anak murid saya 10 orang dengan saya 11 orang. Kita kira semua ni anak Korea sini lah. Berapa bilangannya nak dibandingkan dengan bilangan orang Islam yang tinggal dalam Korea ni. Agak-agak yang datang ni ada mewakili 10% penduduk. 10% dah. Tak sampai 5%. Melampau. Mana kalau 10%, 15% itu rendah benar. Rendah. Jadi macam mana nak buat? Kena usaha lah bagi naik. Sepatutnya kita ni, usaha kita tu mesti berjalan. Dan paling tidak kita kata, yalah orang sekarang kan ada target. Target kita ustaz, bulan pertama ni seorang. Bulan kedua 2 orang. Kalau orang sekarang target. Ya, tak apalah. Tapi maknanya ada perancangan, ada usaha lah, ada usaha. Yalah paling tidak kalau saya, isteri saya seorang. Kalau saya ada cawangan lain 2, isteri saya 2 orang. Kalau ada lah, kalau tak ada seorang tu je lah. Anak-anak saya, anak saya 8 orang. Isteri pertama 8 orang, isteri kedua belum ada lagi. Di mana 8 orang tu? Dah bangun ke belum? Jadi bawah ketiak kita je berapa orang dah. Itu tak masuk lagi kalau kita ada menantu. Kalau kita ada cucu. Berapa ramai dah tu? Kalaupun tak boleh bersama kita satu surau ni pun, barangkali di tempat lain ada surau dia. Ada masjid dia. Ada madrasah dia. Tu paling tidak tu. Tu tak masuk lagi ipar 2, adik-beradik. Oi, mak mertua, pak mertua.
Tapi kita tak nak usaha. Tak berusaha. Macam kita katakan, kita dalam surau-surau masjid ni, ialah kita buat program ni nak tak nak dia mesti ada duit. Kita umum, kita perlukan derma sumbangan tuan-tuan masjid surau. Tuan-tuan tahu. Tapi kau tak kutip macam tu, mana nak ulur? Dia kena kutip seorang. Tak kutip tak mahu dia. Ustaz, saya bukan tak nak bagi. Ustaz, tak kutip Ustaz, dia tak. Tak kutip, tak bagi. Dia kena usaha, kena kutip. Pergi seorang-seorang yang tak ada duit tu, diam je lah kan. Kalau sekadar letak je tabung besar dekat 4 tiangnya, nampak tabung tu? Tempat letak minyak wangi lah tabung tu. Tempat letak minyak wangi, tempat letak cermin mata, tempat letak serban jubah, tempat letak beg, tu je lah. Lubang tempat duit tu tertutup macam tu je lah, tak masuk duit. Usaha. Tuan-tuan, tempat saya tu, puak-puak Buddha, puak-puak Hindu, ketuk pintu rumah, pergi rumah orang Islam, minta derma, punya usaha tu, minta derma untuk tokong dia. Dia tahu kita ni pak lebay, dia minta daripada kita. Minta derma. Pasal tokong dia nak buat kebajikan, bagi fakir miskin makan, jaga anak yatim. Dia pun tokong buat baik juga. Usaha dia tu ketuk sampai setiap pintu rumah. Tam. Sampai tak ketuk lah. Kalau yang tak Islam tu sampai tak ketuk usaha dia, kita yang Islam ni memang lebih-lebih lagi lah kena usaha. Kita wajib. Jadi tuan kitab ni dia guna istilah wajib. Kalau guna istilah galak ni, digalakkan. Bila galak ni tunggu galak dulu. Kan? Tunggu nak galak dulu. Sedangkan agama ni tak boleh tunggu galak tak galak. Macam bab minat. Macam mana ustaz orang tak minat? Agama ni bukan tunggu minat tak minat. Saya sebut tadi dah, solat subuh ni bukan tunggu minat tak minat, kena solat subuh. Kau minat kan, kau tak minat kena solat subuh. Agama ni kau minat ke tak minat, kau kena ada agama, kena reti agama. Kena ada agama. Mana boleh minat tak minat, minat tak minat. Apa yang kita minat? Kalau ikut nafsu manusia, mana minat agama-agama solat-solat subuh ni, kuliah-kuliah subuh ni. Yang minatnya tidur lah. Tidur minat. Mana-mana yang ada penyakit tu jogging lah. Minat dia pagi ni kan. Jogging bukan main. Pagi-pagi bangun jogging. Nak buang lemak Ustaz. Lemak dekat ketiak, lemak kat leher. Dah tersumbat jantung Ustaz. Kalau sehat, subuh tak semayang, nak buat apa sehat? Biar ada sakit. Kalau sakit ada juga alasan. Apa Ustaz tak ke masjid ke surau? Tak sihat Ustaz. Okey juga. Pasal apa tak ke surau? Tak sihat Ustaz. Kalau keluar Ustaz, batuk, macam tombang Ustaz. Tombang. Tak sihat, uzur. Tak apalah. Kalau sihat, tak ke masjid surau. Apa Ustaz tak masjid ke surau? Saya sihat Ustaz. Pasal tak ke masjid? Saya sihat Ustaz. Betul alasan. Sebab itu kita kena usaha. Wajib kita usaha. Maknanya satu kesalahan. Satu kesalahan kalau tak usaha. Satu kesalahan kalau tak usaha. Tuan-tuan kalau masih ingatkan, saya pernah bentang satu kitab. Min fiqhil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebahagian daripada kefahaman tentang suruh yang ma'ruf, larang yang munkar. Macam mana ikut kemampuan kita lah. Kemampuan. Wajib mesti. Mesti tu mesti dah. Cumanya kemampuan. Kemampuan kita, kesanggupan. Maksudnya kita kata nak tolong derma sumbangan kepada masjid surau tu mesti. Mana boleh kita tarik diri, tak nak tolong, tak nak bantu, mesti. Cuma kemampuan lah. Kalau tuan-tuan mampu wang ringgit. Tapi kalau tuan-tuan mampu doa je, buat macam mana kan? Doa je boleh. Ini wang ringgit tak bagi dah, doa pun tak ada. Tak betul lah. Tak boleh wang ringgit tenaga pun doa, minta Allah Ta'ala pun tak apa dah. Ini wang ringgit maka dekut pahit dah. Doa pun dia kata bida'ah lah. Lagi teruk lah. Bila mana kita boleh terima, dan kita kena terima usaha ni, dan kita praktikan. Ya, ini menjadikan manhaj ini satu-satunya manhaj yang bersih.
daripada dipengaruhi oleh hawa nafsu manusia atau kelemahan manusia atau kepentingan peribadi manusia yang ingin dicapai melalui pembentukan suatu undang-undang. Tuan-tuan kena faham, agama ni, manhaj ilahi ni datang pada Allah. Kalau kita boleh terima, kita usahakan juga, kita praktikkan juga, sebenarnya dia bersih daripada kehendak pengaruh pribadi. Kita kata solat subuh ni, solat subuh ataupun apa juga kehendak agama ni, sama ada yang kita buat atau yang kita tinggal, kesemuanya itu bersih daripada dipengaruhi oleh hawa nafsu. Yalah, kalau kita kira solat subuh ni bukan kehendak nafsu kita ni, ini kehendak Allah Ta'ala. Sama ada kita bersih dari pengaruh hawa nafsu ataupun bersih daripada kelemahan manusia. Apa yang kita buat ni bukan satu benda kelemahan. Kan ada orang kata, kan setengah orang ni punya jahat mulut dia. Dia kata Islam ni Ustaz, yelah, dia kata kalau orang kampung ni dia mesti berpegang kepada kita ni, tak boleh kuat-kuat sangat agama ni Ustaz, kena slow-slow. Agama ni tak boleh kuat-kuat sangat, kena slow-slow. Kena apa kita panggil, kena jangan kuat-kuat sangat lah. Mana dia sederhana. Maknanya sekali-sekali semayang, sekali-sekali tak semayang. Ini subuh semayang, zuhur semayang, asar semayang, maghrib semayang, isyak semayang, penuh semayang. Semayang pula ke masjid, azan pula kuat-kuat, berjemaah pula, ini kuat sangat ni. Orang kampung ini orang alim ni, orang alim. Kita jangan nampak alim sangat. Ibu-ibu sekali-sekali pakai tudung, sekali pakai skirt, berkelubung, ya, nampak alim sangat lah. Kan? Mengaji je. Pagi kuliah subuh, sekarang ada kuliah duha, petang ada kuliah muslimat, malam kuliah maghrib, kuliah je. Pantang cuti, 1 Mei ni cuti hari pekerja pun kuliah lagi. Kena slow-slow sikit Ustaz. Jangan kuat-kuat sangat. Sederhana Ustaz, sederhana. Ini bukan kepahaman nama dia. Satu racun yang sangat berbisa. Jadi agama ni dia akan bersih daripada pengaruh kehendak manusia. Dan bersih daripada kelemahan. Jadi maknanya bila agama ni kekuatan. Tak betul bila kata agama ni mundur lah, ganas lah, akan mengganggu keharmonian bermasyarakat lah, nanti pecah belah masyarakat lah. Kan di antara isu yang ditimbulkan oleh kerajaan Mekah bila Nabi ajak kembali pada agama Allah ni, kan disebut Nabi ni pemecah belah masyarakat. Mana-mana Nabi pun macam tu. Kita kata tuan-tuan, masalah pecah belah ni, memanglah masa Nabi belum bawa Islam di Mekah itu, kan orang Mekah kan dia bersatu hati, semua satu Mekah. Semua sembah berhala. Semua sembah berhala. Ada berhala Kaabah, penuh keliling Kaabah. Cukup 1 hari 1 berhala, cukup setahun punya berhala. Bukan sekadar di Kaabah tu, pintu masuk, pintu gerbang, yalah di tol-tol semua ada bakal lah. Ada. Pintu masuk di lembah-lembah, di oasis, di wadi-wadi, ada. Di bukit-bukit, kaki bukit, atas bukit, puncak bukit, ada belakang. Tepi pantai, tengah pantai, ada belakang lah. Semua bersatu hati, bersatu padu. Harmoni, semua sembah berhala belakang. Tiba-tiba Nabi bawa satu doktrin, orang panggil doktrin, satu ajaran, sembah Allah Ta'ala. Kita dah elok-elok sembah Allah Ta'ala, sembah berhala, bawa mari pula sembah Allah Ta'ala. Kan pecah belah nama itu. Kan? Pecah belah lah. Bapa Nabi Ibrahim bukan sekadar sembah berhala, tokeh berhala. Tiba-tiba Nabi Ibrahim bawa satu ajaran sembah Allah Ta'ala. Kita kata ganggu lah bisnes, merosakkan ekonomi. Semua macam kita pada hari ni lah. Orang semua dah pakat-pakat, semua sokong ke bangsa, jaga bangsa. Tiba-tiba kita ni ajak pada Islam, marahlah orang. Orang semua seronok dengan rasuah. Daripada atas, daripada ikan paus sampai ikan bilis, semua rasuah. Tiba-tiba kita kata rasuah haram, marahlah orang. Memang pecah belah lah. Memang pecah belah lah.
Orang semua dah biasa bersanding tengah hari. Tak peduli ke azan, tak peduli ke zuhur. Tiba-tiba kita kata bersanding haram. Marahlah orang. Marahlah. Orang dah elok. Semua pakat-pakat dah. Tok Lebay pun macam tu. Pak Imam pun macam tu. Kadang juru nikah pun sama macam tu. Kadang-kadang ketua juru nikah pun sama. Bersanding juga anak dia punya. Tiba-tiba kita kata tak elok sanding. Apa tak eloknya Ustaz? Yelah bila sanding tengah hari, tengah-tengah orang sembahyang zuhur. Tak zuhur dah. Jadi kita jadi memang pecah belah masyarakat lah. Orang semua boleh terima tak zuhur. Alah sekali je Ustaz. Hari ni je. Semalam saya semayang. Hari ni je pasal nak sanding ni. Besok saya semayang lah Ustaz. Nanti lepas cukup seminggu dapat cuti, saya pergi umrah, pergi haji Ustaz. Semayang depan Kaabah Ustaz. Saya kodok lah nanti mana-mana yang saya tinggal tu. Kepala otak enggak Hakim itu. Memang pemecah belah masyarakat lah. Orang semua tak nak pada Islam. Kita ajak pada Islam. Memang pecah dah lah. Kita ajak orang suka, orang buat benda haram. Kita ajak benda halal. Memang pecah dah lah. Ada benda pecah yang baik. Bahkan kadang-kadang yang pecah tu perlu. Ni paling mudah-mudah kita selalu sebut tuan-tuan. Ni nak boleh dapat meja macam ni kan. Tuan-tuan dapat meja ni masuk hutan dapat sebiji macam ni. Ni meja kayu ni, tuan-tuan masuk hutan dapat sebiji macam ni. Pokok meja nama dia Ustaz. Kami ambil meja ni Ustaz dekat hutan kat Uluyam ada sama satu-satu pokok nama dia pokok meja Ustaz. Ini pokok kursi nama dia Ustaz. Ini pokok tiang rumah. Kalau tuan-tuan tak tebang balak, tak heret balak, bawa ke kilang balak, bawa kilang perabot, boleh jadi macam ni. Kadang-kadang tak sempat tebang balak, kena empat balak dah tukang tebang balak. Kadang-kadang lori balak tergolek dalam sungai. Tak sempat bawa lagi. Kalau tak dipecah, tak dipotong, tak digergaji, mana nak dapat meja kayu macam ni? Nak boleh kayu macam ni, meja macam ni daripada kayu ni, kena pecah belah lah. Mana dia bukan sekadar. Pecah belah tu perlu. Bahkan mesti kita pecah belah. Kalau Nabi tak pecah belah masyarakat jahiliah dengan Islam, macam mana orang Islam, macam mana Islam tu akan dianuti oleh orang? Sebab itu sebenarnya seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala, bila sebut pecah belah ni, Allah Ta'ala kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sebenarnya berpegang kepada agama tu bukan pecah belah. Yang tak berpegang pada agama tu pecah belah. Orang yang berpegang pada agama, orang yang nak pada agama, memperjuangkan agama, mempertahankan agama, belajar agama, itu bukan pecah belah. Itulah perpaduan. Yang tak belajar agama, tak nak agama, dengkikan agama, itu yang pecah belah. Sebab itu kita kena fahamkan masyarakat. Bila tak Islam tu pecah belah, Islam tak pecah belah. Orang yang solat, dia tak pecah belah. Yang tak solat tu pecah belah. Dia terbalik. Ini Pak Lebay ni, jahat ni Pak Lebay ni. Mulut boleh tahan. Kami walaupun tak semayang tapi hati baik. Mana boleh tak semayang hati baik? Tak sembahyang tu hati jahat lah. Dia ni Ustaz, walaupun dia buka aurat Ustaz tapi hati dia baik. Buka aurat tu hati tak baik lah. Kalau hati baik mesti tutup aurat. Kita kata balik, Ustaz tak boleh pandang luar je Ustaz. Dia kadang dia baca juga, yelah Ustaz ni banyak Ustaz yang su' kan. Banyak ulama yang su'. Baca jugalah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Dia baca hadis tu. Allah Ta'ala tak tengok gambaran wajah kamu ni. Yang dia tengok kulubikum. Dia pegang lalu kesimpulan, yang penting hatimu baik Ustaz. Pakai skirt pun tak apa. Menentang Islam, yang penting hatimu baik. Dia nampak je Ustaz. Tapi itu tak betul. Bila amalan tu tak baik, confirm hati tu tak baik. Bila kereta polis langgar orang, nak kata dia baik? Aku bingung nama dia. Dia langgar orang sampai mati. Mati seorang, cedera parah dua orang. Tak boleh jumpa pula yang cedera parah tu. Nak kata baik? Jahat dah lah.
Tapi dia kata, jahat polis ni. Kena kita. Kena. Itu pemikiran yang tak betul. Dia langgar orang. Dia langgar sampai mati orang tu. Itu nasib baik sempat tolak kereta je. Kalau sempat pegang orang yang pegang steering yang langgar tu, kalau dihempuk ramai macam. Tapi bila pemikiran kita rosak macam tu lah. Jadi macam tu. Memang Ustaz, diorang ni tak guna Ustaz. Diorang ni nak berimpun je kerja. Kita nak berniaga pun payah. Lah memang payah kau tutup kedai. Cuba kau buka kedai tengok. Yang kau tutup kedai pun siapa? Bodoh kita berfikir macam tu. Memang kau payah nak berniaga, kau tutup kedai. Memang tak berniaga dah lah. Cuma kau buka je kedai tu. Buka kedai. Apa masalah dia? Orang nak berimpun bukan nak baling batu kedai kau. Pagi-pagi dah turun. Orang nak minum, nak sarapan. Tengah hari lapar nak makan. Tapi pemikiran kita dah rosak. Pemikiran kita dah rosak. Ini apa masjid surau ni? Terpekik-pekik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau cakap tak pekik, kau tak dengar. Kena pekik. Kalau aku cakap bisik-bisik berjalan kelambu, bini aku seorang je dengar. La haula wala quwata illa billah. Jadi sebab itu, mana dia tuan-tuan? Kalau kita boleh dan kita berjaya mempraktikkan apa kita panggil manhaj ataupun sukatan hidup ini, maka sebenarnya bersih daripada hawa nafsu manusia, kelemahan manusia dan juga kepentingan peribadi manusia. Dia tak lagi dah tuan-tuan. Kita bapa buat peraturan dalam rumah kan. Kita kata jangan makan depan TV, nak makan dekat dapur. Tiba-tiba kita makan depan TV. Pak kata tak boleh makan depan TV, aku bos. Aku bos. Habis Pak takkan saya tak boleh. Kalau kau nak makan depan TV, tunggu kau besar-besar jadi bos. Tak apa. Kita buat peraturan tu mesti untuk kepentingan kita. Kalau kita buat peraturan bukan untuk kepentingan kita, bodohlah kita kan. Macam tu dah. Kalau peraturan Allah Ta'ala, sukatan hidup Allah Ta'ala bukan kepentingan pribadi. Sama ada kepentingan ini untuk kepentingan individu, penggubal undang-undang itu sendiri, atau untuk kaum keluarganya, atau untuk puaknya, atau untuk kaumnya, atau untuk bangsanya. Mestilah pejuang-pejuang bangsa. Untuk bangsa dia je. Bangsa lain biar mampus. Itu pun kadang-kadang bukan untuk bangsa dia pun, untuk dia je. Untuk dia sahaja. Macam kita katakan, apa nama dia tu? Kan ada satu konon-kononnya lah, nak bantu rakyat ni, mana-mana rakyat yang nak belajar ni, kita berikan dia pinjaman. Konon-kononnya bantu. Kita pinjamkan dia, bayar balik, satu. Kita pinjamkan dia, bayar balik, tak boleh. Kalau pinjam 40, bayar 40. Pinjam 40, kelebihan 60. Itu tolong nama dia. Itu bukan tolong, itu polong nama dia. Itu polong, bukan tolong. Dah lah kena bayar balik. Lepas tu lebih bayar, berganda pula. Sampai pinjam 40, bayar 60. Dia kalau betul-betul tolong, bagi, tutup mulut. Yelah. Kita kata anak bangsa kita ni, ikut macam mana sekalipun dia pandai, dia belajar luar negara, dia balik besok dia akan berkhidmat untuk kita. Orang kata, ustaz tu banyak yang lari keluar. Yang lari keluar tu pasal apa? Tak puas hati. Patut-patut dia boleh dapat banyak, dapat sikit. Tuan-tuan kalau dengar pemimpin, yalah, nak tak nak, kita ni suka tak suka, itulah pemimpinnya ada kan. Dia buat kenyataan ekonomi bagus. Berapa bilion keuntungan. Lepas tu kenaikan berapa peratus. Tapi masalah siapa yang rasa? Siapa yang rasa nikmat kaya negara tu? Rakyat rasa? Mampus tak rasa? Kita kata hospital, klinik satu Malaysia. Nak tanya, klinik yang ada ni patut di-upgradekan. Besarkan kawasan dia, dibesarkan bangunan dia, ditambah jururawat, doktor semua sekali. Ni tak. Tuan-tuan bayang klinik sewa kedai. Yang untung siapa? Tuan kedai yang untung. La haula quwata illa billah. Du bawah tu
Klinik satu Malaysia. Tu klinik satu Malaysia tu, kita kata itu kedai. Siapa yang untung? Tuan kedai yang untung. Bukan rakyat yang untung. Tuan-tuan, klinik swasta ni, yang dibuat oleh Sdn Bhd, baru sehari dua ni je ada. Baru sehari dua ni ada. Kerajaan ni, merdeka start 57. Dah 55 tahun merdeka. Tanah dia ada. JKR dia ada. Kontraktor dia ada. Lori dia ada. Sumber tenaga dia ada. Engineer semua ada. 55 tahun. Bukan masa yang pendek. Bukan 55 hari. 55 tahun. Tapi kenapa kita rakyat tak rasa? Memanglah kita kata hospital swasta ni bagus. Kenapa kita kata hospital swasta bagus? Kerajaan tak bagus. Adakah kerajaan yang tak bagus ataupun parti yang jadi kerajaan tak bagus? Tuan-tuan, saya sebut sampai tanggal tu boleh tak boleh tu? Dia kadang-kadang sama kita ni dia dianggap, yalah ustaz ini bukan ceramah agama ni, ceramah politik. Politik yang berbentuk agama tak salah apa. Nabi kita orang politik. Nabi kita berkecimpung dalam politik. Hebat-hebat bukan sekadar boleh betulkan Mekah, Madinah sampai peringkat 3/4 dunia jadi baik. Pasal politik Islam. Pasal ada kerajaan Islam. Bukan kerajaan orang Islam. Tuan-tuan kena beza. Kerajaan orang Islam lain. Kerajaan Islam lain. Kerajaan orang Islam ni, kerajaan tu dipimpin oleh orang Islam. Tapi kalau kerajaan Islam, orang dan orang, rakyat, pemimpin tu dijaga oleh Islam. Itu kena faham. Saya nak sebut tuan-tuan, saya pernah sebut dengan tuan-tuan itu bukan. Tu Prince Court. Hospital nama dia Prince Court. Nama hospital tu pun dah nama bukan apartmen lagi lah. Dah macam kondominium mewah nama dia. Prince Court ni kita kata, orang tinggal di kawasan pinggiran ni mampu pergi Prince Court tu. Pergi tengok boleh lah. Pergi tengok. Oh ini Prince Court ustaz je lah, balik. Itu je lah. Nak pergi daftar, tak tahulah. Boleh kita berdaftar kan. Kemampuan. Sedangkan rakyat ni memang dijaga dalam perlembagaan negara. Perubatan percuma. Pendidikan percuma. Yalah, kalau tidak mak bapak jaga anak-anak, siapa lagi nak jaga anak-anak? Kalau tidak kerajaan jaga rakyat, siapakah lagi yang akan jaga rakyat kalau bukan kerajaan? Mestilah kerajaan jaga rakyat. Takkan rakyat jaga rakyat. Itu tak betul. Mesti kerajaan jaga rakyat. Takkan anak jaga anak. Mesti mak bapak jaga anak. Kalau anak yatim pun ada penjaga dia. Itu tuan-tuan kena faham tu. Faham ke tak faham? Teh pun dah keluar dah. Nasi lemak pun dah keluar. Sebab itu mana dia tuan kitab ni akhir sekali lah, cakap banyak pun tak guna kan. Manakala penggubal mana sini adalah Allah Ta'ala sendiri, Tuhan kepada seluruh manusia. Jadi yang menggubal hidup kita ni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni dia yang buat kita. Allah Ta'ala ni bukan sekadar dia buat kita. Yang sampai disebut rahmatan lil alamin. Hebatnya manhaj atau hebatnya peraturan agama ini, dia rahmat untuk sekalian alam. Semua orang baca, TV3 pun baca ayat tu. Ulama-ulama, mufti-mufti jahat pun baca ayat tu. Baca belaka. TV1 baca, TV2 baca. Semua baca belaka. Tapi masalah dia, apa yang kita baca itu betul ke tak betul? Mempraktikkan, melaksanakan, mengusaha untuk melaksanakannya ini adalah buatan daripada Allah Ta'ala. Buatan made in Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni hebat tak hebat dia, bukan sekadar dia buat kita, dia buat yang tak kita. Binatang dia buat, langit bumi dia buat. Kita kata Kementerian Perumahan, dia buat undang-undang perumahan. Padahal ada Kementerian Perumahan. Kementerian Kerja Raya, memang patutlah dia buat jalan raya. Pasal ada kerja raya. Lainlah kalau dia hantu raya. Memang patutlah. Tapi kalau Kementerian Perumahan, dia sibuk pula nak jaga jalan raya. Tak betul.
Jabatan Agama Islam sibuk nak jaga jabatan haiwan. Tak betul. Jabatan Agama Islam jagalah Islam jabatan. Jabatan haiwan memang patutlah jaga haiwan. Kita boleh terima konsep tu. Sekarang ni Allah Ta'ala ni, dia yang buat kita. Dia buat segala-galanya. Dan dia buat jaminan rahmatan lil alamin. Benda yang kita buat ni, benda yang kita usahakan untuk kita laksanakan dia, bukan sekadar baik untuk kita, bahkan boleh tumpang tui. Boleh tumpang. Binatang boleh tumpang, bukit bukau boleh tumpang, langit bumi boleh tumpang. Sudah pasti Allah tak menggubal undang-undang ini untuk kepentingan peribadi, atau untuk menarik sokongan suatu puak, atau sesuatu kaum, atau sesuatu bangsa. Kita kalau buat satu benda, yalah Ustaz, kena kira juga Ustaz, politik mileage. Nak tarik sokongan Ustaz? Sokongan? Nak tarik sokongan? Ada kepentingan puak. Allah Ta'ala tak ada kepentingan puak. Tak ada kepentingan mana-mana parti. Kepentingan semua. Tapi ialah, nak boleh kita terima benda tu, kita dengan Allah Ta'ala apa kadang-kadang harap-harap tu ada lah Ustaz, cahayanya hidup. Masalah. Kita jangan kata apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala, apa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala, kita kira Allah Ta'ala tu je. Allah Ta'ala tu. Masyarakat dengan Allah Ta'ala ni macam mana? Anak Korea ubudiyah ni dengan Allah Ta'ala macam mana? Tuan-tuan kan baru lepas bermesyuarat agung masjid kan? Anak Korea dengan Allah Ta'ala ni macam mana? Bila Allah Ta'ala kata innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, semua sekali itu. Jadi apakah pandangan masyarakat dengan masjid tu? Dia pandangan masyarakat anak Korea dengan masjid ni bergantung sejauh mana pula pandangan dia dengan Allah Ta'ala. Pasal masjid ni rumah Allah Ta'ala, bukan rumah kita, bukan rumah teres, bukan semidi, bukan banglo, bukan rumah mewah, rumah Allah Ta'ala. Macam mana pandangan anak Korea dengan rumah Allah Ta'ala ni? Kalau dia rasa rumah Allah Ta'ala ni macam rumah dia je, dia akan buat macam tu lah. Tapi kalau dia rasa rumah Allah Ta'ala ni memang rumah Allah Ta'ala, saya nak sebut benda ni pun patut sebut jugalah yang terakhir ni kan. Satu masjid tu, masjid lah. Jadi masjid ni anak Korea dia, kita kira kampung tradisi, bukan perumahan. Dia masyarakat ni dia kadang tak sama. Kawasan perumahan dengan kampung tradisi dia, pemikiran dia lain. Ialah kampung tradisi tradisional kan kebangsaan dia kuat. Yang perumahan ni dia tak ada kebangsaan dah, tak ada bangsa dah. Bangla, Myanmar, Indon, Burma, Cina, Taiwan, dia dah tak ada kebangsaan dah kan. Dia boleh terima apa multi purple ke multi rational. Multi lah, kira multi lah. Bukan mati ya, multi. Jadi bila satu budak ni dia ni ketua pemuda bangsa tu lah. Dia tak ada sebut terang sangat. Kalau orang kata Ustaz, kalau sebut direct sangat Ustaz, kena sebut konak-konak sikit. Dia ni ketua pemuda pejuang bangsa. Jadi dia nak heret pemuda-pemuda dia lah, nak rampas masjid. Puak-puak pejuang bangsa ni dia kira rampas je. Bukan kira nak ambil alih, tak guna bahasa-bahasa yang lembut-lembut. Nak rampas, kita lah rampas Selangor. Rampas, kau ngajar tak kau ngajar kan. Berani kata macam tu. Jadi dia kata dia nak rampas. Dia nak bawa lah pemuda-pemuda, nak heret lah pemuda-pemuda dia. Macam berlaku di mana Selayang mana. 300 pemuda masuk ke masjid, muka-muka hamlau semua. Kita muka hamlau lah. Muka-muka tak pernah ke masjid, muka tak semayang. Muka tak beri wajib orang panggil. 300 orang masuk masjid, memang dapat ke dia dah lah. Yang ni kebetulan datuk dia tu Pak Lebay. Dia kata engkau kalau nak bawa engkau geng kau masuk ke masjid, engkau nak ganggu apa yang ada pada hari ni, engkau nak kacau, biar tak payah. Mujur ada datuk tu Pak Lebay. Yang dekat Selayang tu, datuk kan Pak Lebay memang kaki hamlau sama macam dia juga kan. Datuk dia kata engkau kalau nak rampas masjid, engkau nak sekat kuliah,
Engkau nak kacau ceramah, baik tak payah. Tak berani cucu. Tu penting datuk-datuk semua ni. Datuk-datuk ni penting tak penting, kadang-kadang walaupun kencing manis kuat, tapi kalau bercakap sekali tak berani cucu dia. Tapi kena ada keberanian lah. Tapi kalau datuk pun lebih kurang penakut letih. Kata dua je. Kalau kau datang masuk masjid ni, kau nak rampas masjid, baik tak payah. Balik macam tu je. Kena macam tu lah. Kena macam tu. Orang muda-muda ni kau datang nak meranapkan abang, tak payah. Kau duduk diam-diam je, jangan kacau orang. Tapi yalah tuan-tuan, masyarakat ni, yalah saya sebut tadi dah. Tak kenal ke Allah Ta'ala, tu masalah dia. Dia ingat Allah Ta'ala ni bismillahirrahmanirrahim je. Dia ingat Allah Ta'ala ni tangkal. Bila sakit, guna tangkal. Macam saya lama duduk Mesir tu kan. Kan ramai pelancong-pelancong Malaysia. Dah jemu pergi ke Hatnyai, jemu Medan, pergi ke Mesir pula. Bumi Ambiak kan. Dah habis satu dunia ni pergi. Mekah tak pergi lagi ke Mekah. Tengok rumah Allah Ta'ala. Baitullah. Jadi di antara apa yang dicari oleh orang tua-tua kalau ke Mesir ni, dia cari Quran kecil. Kata Pak Haji, Quran kecil ni tak nampak ni. Beli yang besar lah. Yang besar pun nampak. Bukan Ustaz, nak beli yang kecil ni bukan apa Ustaz, nak buat tangkal. La haula wala quwata illa billah. Nak buat tangkal. Yalah, dia kalau kecil, kalau Quran kecil. Jadi tangkal. Kita kata tangkal nak pasangkan dekat leher ke kat lutut kata. Dia duk faham Allah Ta'ala ni tangkal dia. Kuli batak dia, tukang jaga dia daripada masuk jin. Kau ingat Allah Ta'ala tu kuli kau. Nak gunakan Allah Ta'ala ni nak jaga batang tubuh kau. Takut masuk jin lah kononnya, takut masuk roh jahat lah kononnya. La haula quwata illa billah. Tu berhubung juga dengan Allah Ta'ala, tapi tak betul hubungan dia. Memang betul lah, selalu kita ulang. Awwaluddin ma'rifatullah. Benda yang paling utama, pertama dalam agama ni ialah kenal kepada Allah Ta'ala. Begitu kalau anak Korea kita ni tuan-tuan, masih tak mengenali Allah Ta'ala, payah kita. Payah. Kita kena kenalkan Allah Ta'ala dengan masyarakat ni. Apa pasal kita perlu kenal, kenapa kita perlu pada Allah Ta'ala. Kenapa sebab peringkat kita mesti menggantungkan harapan kita, hidup kita, mati kita Allah Ta'ala mesti. Kalau masyarakat ni dia tak kenal Allah Ta'ala, jauh sekali nak menggantungkan harapan dengan Allah Ta'ala, payah kita. Kita akan menemui jalan yang sangat payah. Akhir sekali, undang-undang yang digubal oleh manusia sama ada digubal oleh seorang pemerintah, atau keluarga yang memerintah, atau puak yang memerintah, atau kaum yang memerintah, atau bangsa yang memerintah, adalah mustahil untuk tidak dipengaruhi sama sekali oleh hawa nafsu atau kepentingan penggubal undang-undang itu sendiri. Sebab itu tuan-tuan, pengalaman 55 tahun bila peraturan hidup kita masyarakat ni digubal oleh manusia. Macam ni yang jadi dia. Cuba tengok. Kita kata hari ni hari Sabtu, hari ni hari Ahad, semalam hari Sabtu, kalau kita pergi beli belah, kena beli beg plastik. Dia kata hari Sabtu tak boleh pakai beg plastik. Rupanya bukan tak boleh pakai, tak boleh percuma, kena bayar, kena beli plastik. Tu jahat tak jahat tu. Kita masyarakat Malaysia ni kebanyakannya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat kerja. Antara dua tu Sabtu Ahad nak pergi beli, nak lengkapkan almari dapur tu kan, keperluan hidup, tak lari dah. Sabtu Ahad ni orang lebih suka Sabtu pada Ahad. Pasal Ahad ni pergi kenduri kahwin lah, kenduri bersunat lah, kenduri bertunang lah, ayat dah. Hari Sabtu tu pulang kita beli. Hari Sabtu tu digalakkan, tak ada apa dipanggil, ada istilah dia, tak ada plastik, membeli tanpa beg plastik. La ilaha illallah. Dia tuan-tuan, sistem ekonomi kita Malaysia ni secara kapitalis. Giant ni dia rangkaian, bukan satu giant, daripada Kelantan sampai ke Johor ada giant. Carrefour ni bukan satu tempat, semua negara ada Carrefour. Tesco rangkaian, pemodal, toke-toke. Tuan-tuan bayang, kalau hari Sabtu tu belanja plastik 10,000,
Bila kita kata guna plastik hari Sabtu, kita kena berbelanja 10,000 lah kata. Tapi bila kita kata tak berplastik, kita boleh jimat 10,000 dan kita boleh dapat pula hasil jual plastik 10,000. Tu jahat tak jahat tu? Tak tahulah tuan-tuan kata baik, Wallahualam. Kita dah beli barang